Assalamualaikum, saya Nurozila binti Amir, nombor matrik 252528 akan membentangkan bab 7 sektor perindustrian iaitu pembangunan perindustrian di Malaysia. Apakah itu sektor perindustrian? Sektor perindustrian meliputi aktiviti pembuatan, pembinaan, pelombongan, kuari dan perkhidmatan. Ia bukan sekadar mempunyai kaitan dengan pertumbuhan kilangan, tetapi infrastruktur seperti kuasa elektrik dan pengangkutan yang sangat diperlukan dalam membantu pertumbuhan sektor perindustrian. Sekarang kita lihat sejarah perindustrian. Di dalam dekad 50-an dan 60-an, program perindustrian di negara ini dijalankan sebagai usaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara yang pada masa itu amat bergantung kepada getah dan biji timah. Pada tahun 70-an pula, kerajaan di samping mempelbagaikan ekonomi telah menitik beratkan pertumbuhan industri yang lebih besar untuk menampung keperluan pekerjaan dan dasar ekonomi baru iaitu DEB. Selain itu juga, tumpuan ini telah diberikan kepada industri-industri yang berasaskan ekspor dan industri yang menggunakan ramai buruh. Mulai pada tahun 80-an pula, program perindustrian negara mengalami satu lagi perkembangan menerusi penggalakan industri berat. Ia adalah bertujuan untuk memperkukuhkan lagi asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiran rakyat di bidang teknologi yang lebih tinggi. Bertujuan untuk mempercepatkan lagi proses perindustrian. Dalam tempoh tahun 1999 sehinggalah tahun 2000 telah menyumbang kepada pemulihan yang lebih meluas dalam sektor pembuatan. Rancangan Malaysia ke-8 juga telah memberi penekanan kepada usaha membangunkan kelebihan daya saing yang baru yang berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT serta meningkatkan produktiviti yang akan membolehkan sektor tersebut terus berkembang. Di sini kita lihat kepentingan sektor pembangunan perindustrian di Malaysia di mana memaju dan menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yang bersepadu dapat membangunkan teknologi dan tenaga rakyat dalam pembangunan negara. Selain itu juga, penubuhan industri-industri diutamakan di sepanjang Western Corridor di pantai barat Semenanjung yang mempunyai hampir 75 sehinggalah 80% penduduk dan di Mini Corridor di pantai timur Semenanjung. Selain itu juga, ia boleh memodernkan dan menyusun semula struktur perindustrian dengan mempertingkatkan pembangunan industri-industri kecil dan sederhana. Ia juga boleh memperkukuhkan institusi-institusi yang bertanggungjawab kepada pembangunan sektor perindustrian dan menyusun semula sistem galakan perindustrian yang sedia ada. Ada 8 masalah-masalah yang dihadapi oleh pembangunan sektor perindustrian. Yang pertama adalah dari segi pengeluaran sumber, di mana kekurangannya sumber pengeluaran telah memberikan pulangan yang tidak menguntungkan jika disalurkan untuk perindustrian. Yang kedua, ketiadaan prasarana sains dan teknologi, di mana pemindahan teknologi yang tidak memuaskan daripada akibat keengganan pembekal teknologi untuk memindahkan teknologi dan juga keupayaan teknologi yang dibekalkan adalah sangat rendah. Yang ketiga, iaitu kekurangan modal, di mana kekurangan modal ini menyebabkan sukar untuk mendapat pinjaman kredit daripada bank tempatan dan keuntungan pusingan modal yang berpunca daripada kadar pulangan dan keuntungan yang rendah. Yang keempat, kekurangan tenaga mahir, di mana kekurangan tenaga mahir ini menyebabkan sektor perkilangan tidak mampu untuk mengeluarkan produk-produk yang lebih berkualiti dan berdaya saing yang akan menyebabkan produk keluaran negara Malaysia di pasaran menjadi lemah. Yang kelima adalah kekurangan bahan mentah, di mana sekiranya kekurangan bahan mentah adalah disebabkan oleh bahan mentah yang memang tidak mencukupi untuk menampung permintaan dalam pasaran tempatan. Yang keenam iaitu harga pasaran komoditi, iaitu kerugian dalam perdagangan ini juga akan menyebabkan barangan yang dieksport adalah lebih murah berbanding dengan barangan yang diimport yang lebih mahal. Yang ketujuh iaitu kekurangan infrastruktur, di mana kekurangan infrastruktur ini yang akan menyebabkan bahan mentah sukar dibawa masuk dan barangan yang siap dari kilang juga sukar untuk dipasarkan dengan cepat dan berkesan. Akhir sekali, masalah ini adalah ketidakstabilan politik negara, di mana pelabur-pelabur asing tidak berani untuk mengambil risiko untuk melabur di negara yang mengalami politik yang tidak stabil. Kesimpulan daripada bab ini iaitu sektor perindustrian, di mana perindustrian di Malaysia perlu mempunyai kesinambungan untuk memastikan sektor perindustrian ini terus maju pada masa hadapan. Dengan adanya juga kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, sektor perindustrian ini dapat dilihat mampu berkembang pesat dan seterusnya boleh membantu memakmurkan ekonomi negara.
Selain itu juga, sektor perindustrian juga mampu untuk membawa pelbagai impak positif kepada rakyat negara kita ini. Akan tetapi, dengan kegairahan kita menempah kejayaan dalam bidang ini, semua pihak harus menyedari bahawa impak negatif yang turut mampu terhasil daripada akibat sektor ini. Sekian sahaja pembentangan saya ini untuk bab 7 iaitu sektor perindustrian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.